Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Azhar Gayagani, pelajar diploma Pembantu Perubatan dari Kohort 4. Hari ini saya nak interview seorang ibu yang baru saja bersalin dan memberi head talk berkaitan postnatal care. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Macam mana hari ini? Sihat? Okay, hai, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sihat. Okey, so hari ini kita nak bercakap pasal postnatal care. Puan tahu tak apa itu postnatal care? Postnatal care? Apa dia itu postnatal care? Boleh Encik terangkan dekat saya apa dia itu postnatal care? Untuk pengetahuan Puan, postnatal membawa maksud tempoh masa selepas kelahiran sehingga alat kelamin serta rahim para ibu kembali normal selepas bersalin. Ia dikira bermula dari kelahiran uri, fasa ketiga proses kelahiran, sehinggalah tempoh masa 42 hari. Ia juga dikenali sebagai tempoh waktu berpantang bagi para ibu selepas bersalin. Walau bagaimanapun, dilema yang sering menghantui para ibu zaman moden ini adalah sama ada ingin mengamalkan petua berpantang orang zaman dahulu ataupun berpantang mengikut nasihat pakar. Tapi apapun, tempoh postnatal ini sangat penting untuk pemulihan ibu selepas bersalin. Oh, faham. Boleh saya tahu apa dia tujuan postnatal care tu? Boleh Encik jelaskan? Antara tujuan postnatal care, pertama, untuk memastikan penjagaan postnatal berkaitan dengan keperluan ibu. Kedua, menggalakkan suasana ceria untuk membolehkan ibu berehat dan bebas. Ketiga, mengenal pasti masalah fizikal atau emosi untuk ditangani dengan segera. Yang terakhir, untuk memastikan komunikasi yang positif antara pemberi khidmat dan para ibu atau bayi. Okey, saya faham. Bagaimana pula dengan penjagaan diri saya dan anak saya selepas bersalin? Bagi penjagaan bayi, pertama, penyusuan susu ibu. Galakkan bayi menyusu mengikut kehendaknya. Susukan bayi sekerat mungkin. Bayi tidak perlu diberi puting kosong. Jangan beri bayi minuman lain selain dari susu ibu. Susukan bayi dengan teknik yang betul. Kedua, penjagaan tali pusat. Cuci tangan sebelum melakukan cucian pada tali pusat. Cuti tali pusat bayi sekurang-kurangnya sekali sehari. Pastikan tali pusat bersih dan kering. Jangan sapu sebarang ubat pada tali pusat. Perhatikan tanda-tanda jangkitan tali pusat seperti bengkak, kemerahan, berbau dan terdapat keluaran cecair atau darah. Jika ada sebarang tanda-tanda jangkitan, sila berjumpa doktor dengan segera. Ketiga, imunisasi. Imunisasi penting bagi menggalakkan kanak-kanak daripada dijangkiti penyakit seperti batuk kering, lumpur, kancing gigi, batuk dan demam campak. Imunisasi diberikan sejurus selepas bayi lahir dan mengikut jadual yang ditetapkan. Sila bawa bayi ke hospital atau klinik yang berhampiran bagi melengkapkan jadual imunisasi bayi. Rujuk kad imunisasi yang telah diberikan. Selain itu juga, seorang ibu yang baru melahirkan anak perlu menjaga kesihatan diri dan bayi dengan baik. Penjagaan kesihatan penting supaya ibu sentiasa sihat dan ceria selepas bersalin. Okey, bagi penjagaan ibu pula, pertama, kebersihan diri. Amalkan mandi sekurang-kurangnya sekali sehari, pakai pakaian bersih dan selesa, tukar pakaian setiap hari dan bila perlu. Kedua, penjagaan luka perineum. Pastikan luka perineum sentiasa bersih dan kering. Jahitan luka perineum tidak perlu dibuka. Luka perineum mengambil masa 2 hingga 3 minggu untuk sembuh. Basuh dan lap dengan tuala atau tisu bersih selepas ketandas. Tukar tuala wanita atau pad setiap kali selepas membuang air atau apabila separuh tuala pad diserap darah nifas. Periksa tanda jangkitan seperti kemerahan, bengkak, bernanah atau berair, berbau busuk
demam. Jika ada sebarang tanda-tanda jangkitan, sila berjumpa dengan doktor secara segera. Ketiga, luka pembedahan. Pastikan bahagian luka pembedahan sentiasa bersih dan kering. Basuh tangan sebelum menyentuh luka pembedahan. Dan jika ingin melakukan sesuatu seperti membersih luka tersebut, jangan sapu sebarang ubat atau krim pada luka pembedahan. Perhatikan tanda jangkitan seperti kemerahan, bengkak, bernanah atau berair, berbau busuk, demam. Jika ada sebarang tanda-tanda jangkitan, sila berjumpa dengan doktor. Keempat, penyusuan susu ibu. Semua ibu digalakkan menyusui anaknya dengan susu ibu sahaja dari lahir sehingga berumur 6 bulan dan meneruskannya sehingga mencapai umur 2 tahun. Kelima, pemakanan. Makan makanan seimbang berasaskan piramid makanan. Minum air secukupnya, sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari. Banyakkan pengambilan serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan untuk mengelakkan sembelit. Keenam, perancang keluarga. Ibu dinasihatkan menjarakkan kandungan untuk mencapai tahap kelahiran yang optimal. Ibu bebas memilih kaedah perancang keluarga mengikut kesesuaian. Untuk keterangan lanjut, ibu boleh menghubungi klinik perancang keluarga yang berhampiran. Yang terakhir, rehat dan senaman. Lakukan senaman ringan mengikut kemampuan. Dapatkan rehat secukupnya. Okey, bagaimana dengan penerangan saya tadi, Puan? Puan faham tak? Okey, barulah saya faham. Boleh saya tanya, macam mana pula dengan ibu yang baru lepas bersalin tetapi tidak mampu untuk ke klinik? Ada apa-apa option untuk mereka? Kita ada home visit. Okey, untuk pengetahuan Puan, untuk rekod para ibu di luar sana, setiap kelahiran di hospital, baik hospital kerajaan ataupun hospital swasta, jagaan para ibu selepas melahirkan bayi merupakan servis yang diberikan secara percuma oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Keutamaan lawatan, nurse datang ke rumah selepas bersalin akan dilaksanakan buat para ibu yang baru bersalin kerana pemerhatian sepenuhnya perlu dilakukan. Servis ini tetap akan dilaksanakan dengan syarat para ibu harus melaporkan kelahiran bayi di klinik kesihatan yang berdekatan. Secara umumnya, nurse akan melakukan pemeriksaan umum terhadap ibu seperti memeriksa tekanan darah, memeriksa suhu badan, mengambil kadar denyutan nadi, lokia ataupun dikenali sebagai darah nifas. Selain itu, pemeriksaan perineum bagi melihat luka-luka, kesan jahitan selepas melahirkan anak. Selain itu juga, ada juga pemeriksaan bagi bayi. Sebagai contoh, menimbang berat bayi, mengukur tinggi bayi, mengukur lilitan kepala bayi, menilai cara bayi menyusu badan sama ada betul atau tidak bagi membantu bayi berasa kenyang selepas menyusu. Kami juga turut menilai keadaan bayi sekiranya bayi mengalami jaundice ataupun demam kuning. Okey, barulah saya faham apa itu postnatal care. Terima kasih Encik kerana sudi berkongsi maklumat tentang postnatal care dengan saya. Okey Puan, sama-sama juga sebab beri perhatian tadi. Baiklah, itu saja perkongsian dari saya. Bye.